Hai semua, jom belajar fizik bersama Cikgu Najwa dalam fizik tingkatan 5 KSSM bagi tajuk yang kelima iaitu elektronik untuk subtopik 5.1 elektron. Ya, 5.1 elektron. Okey, standard pembelajaran untuk kali ini adalah murid dapat yang pertama iaitu menerangkan pancaran termion dan sinar katod. Seterusnya, yang kedua, murid dapat menerangkan kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. Seterusnya, yang terakhir adalah yang ketiga, murid dapat menentukan halaju elektron dalam tiub sinar katod. Terdapat beberapa istilah yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini iaitu yang pertama berkaitan dengan dua proses dalam penghasilan elektron iaitu pancaran termion dan juga sinar katod. Seterusnya, yang kedua adalah alat yang mengkaji tentang kedua-dua proses ini iaitu tiub vacuum dan juga tiub sinar katod. Selanjutnya, yang ketiga adalah perkataan voltan lampau tinggi dengan singkatan yang digunakan iaitu VLT. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berkaitan dengan medan yang dikaji iaitu medan elektrik dan medan magnet. Seperti yang kita semua maklum, negara kita sekarang berada dalam revolusi industri 4.0 atau IR 4.0. Jadi, pentingnya kita mempelajari subtopik kali ini adalah kerana kita perlu faham sifat elektron, aplikasi diod bersama transistor, kecerdasan buatan AI dan internet 5G membolehkan para jurutera elektronik dan pakar algoritma mereka bentuk peralatan elektronik pintar seperti telefon pintar kita dan juga sistem automasi yang semakin canggih. Kemajuan ini dapat meningkatkan produktiviti industri dan hasil pendapatan negara. Alright, yang pertama kita lihat kepada istilah pancaran termion dan juga sinar katod. Okey, sila like video ini jika ia bermanfaat dan jangan lupa subscribe Cikgu Najwa Channel. Arus dan elektron. Kita imbas kembali maksud arus yang telah dipelajari sewaktu sains tingkatan 3. Arus dengan simbol I adalah kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Arus ini terhasil apabila zarah bercas iaitu elektron mengalir dalam suatu konduktor. Contohnya elektron dari arah kanan bergerak ke arah kiri, iaitu elektron bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Manakala dalam masa yang sama, arus akan terhasil dari terminal negatif ke terminal positif. Persoalannya di sini, bolehkah elektron bergerak melalui vacuum tanpa konduktor? Jom sama-sama kita bincangkan. Jom kita imbas QR code yang terdapat dalam buku teks muka surat 174 dalam aktiviti 5.1. Jom. Permukaan sesuatu logam mempunyai banyak elektron-elektron yang bebas. Pada suhu bilik, elektron-elektron ini terikat pada logam kerana tidak mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi untuk membebaskan diri. Apabila logam itu dipanaskan pada suhu yang tinggi, elektron-elektron ini mendapat tenaga kinetik yang mencukupi dan mampu membebaskan diri dari permukaan logam. Proses ini dikenali sebagai pancaran termion. Tiub vakum ialah suatu tiub kaca yang divakumkan dengan satu elektrod positif iaitu anod dan satu elektrod negatif iaitu katod. Filamen yang bertindak sebagai katod hanya akan dipanaskan dengan beza keupayaan 6 volt bagi menghasilkan pancaran termion.
Pancaran ini menumpu sebagai suatu alur elektron yang halus selepas melalui lubang halus dalam silinder anod. Alur elektron ini dikenali sebagai sinar katod. Apabila sinar katod menghentam skrin pendar fluor, tumpuk cahaya terhasil disebabkan tenaga kinetik elektron bertukar kepada tenaga cahaya. Alright, arus dan elektron boleh dikaji dengan menggunakan tiub vacuum seperti dalam makmal fizik. Okey, ini adalah contoh peralatan tersebut. Sekarang kita bincangkan pancaran termion dan penghasilan sinar katod dalam tiub vacuum. Pertamanya, kita lihat kepada pancaran termion. Seterusnya, yang kedua, kita lihat kepada di manakah elektron memecut. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, kita lihat kepada sinar katod. Proses yang pertama, terdapat banyak elektron bebas dalam seutas dawai logam seperti filamen tungsten. So, apabila bekalan kuasa arus terus 6 volt dihidupkan, suhu filamen tungsten akan meningkat dan elektron bebas akan memperoleh tenaga kinetik yang cukup untuk terpancar keluar daripada permukaan logam. Jadi, apakah ia pancaran termion? Pancaran termion ditarifkan sebagai pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey, terdapat permukaan logam yang dipanaskan. Di situlah elektron terbebas dari permukaan logam di dalam tiub vacuum. Okey, yang kedua, dalam tiub kaca yang vacuum, elektron dapat memecut ke anod tanpa berlanggar dengan molekul-molekul udara. Maka tiada kehilangan tenaga dan elektron bergerak dengan laju yang maksimum. Ketiga pula, apabila tiub vacuum disambungkan kepada suatu bekalan kuasa VLT yang mana voltan lampau tinggi, elektron yang terpancar di katod akan tertarik ke anod pada kelajuan yang tinggi membentuk alur elektron yang halus. Maka alur elektron yang berkelajuan tinggi ini dikenali sebagai sinar katod. Sinar katod adalah alur elektron yang berkelajuan tinggi dari katod ke anod. Okey, arus elektron ini melengkapkan litar kuasa VLT dan bacaan voltmeter menunjukkan pengaliran arus berlaku. Sedikit info dalam galeri maklumat iaitu jika satu lapisan oksida logam seperti barium oksida dan juga strontium oksida disalut ke atas permukaan logam katod dalam tiub vacuum, maka suhu yang diperlukan untuk pembebasan elektron akan berkurang berbanding dengan logam yang lain. Seterusnya, kita lihat ada graf yang dipaparkan itu menunjukkan graf arus melawan voltan bagi diod termion. Di sini menunjukkan bahawa diod termion adalah komponen bukan ohm kerana membentuk graf yang melengkung. Okey, daripada perbincangan tadi, soalannya adalah apakah sebenarnya maksud pancaran termion? Pancaran termion ialah satu proses pengeluaran elektron daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey, keywords dia adalah pemancaran ataupun pancaran, okey, ataupun pengeluaran elektron daripada mana? Daripada permukaan logam yang dipanaskan dalam filamen yang kita telah bincangkan. Apakah pula maksud sinar katod? Okay, kita recall balik. Sinar katod adalah alur elektron yang berkelajuan tinggi yang bergerak dari katod ke anod. Sinar katod ialah alur elektron yang berkelajuan tinggi.
dari katot ke anod. Yang kedua pula iaitu kesan sinar katot di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. Jadi, sila like video ini jika ia bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa Channel. Alright, sinar katot ialah alur elektron yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi dalam vacuum. Ciri-ciri sinar katot boleh dikaji dengan menggunakan tiup pemesongan dan juga tiup palang maltese. Seterusnya, jom kita lakukan aktiviti 5.2 seperti dalam buku teks muka surat 176 yang bertujuan untuk mengkaji kesan medan elektrik ke atas sinar katot menggunakan tiup pemesongan. Radas yang digunakan adalah tiup pemesongan, bekalan kuasa 6 volt, bekalan kuasa VLT, voltan lampau tinggi dan juga dawai penyambung. Prosedur untuk menjalankan aktiviti ini adalah yang pertama, kita susunkan radas seperti dalam gambar rajah. Seterusnya, hidupkan switch S1, switch on-kan S1 ini pada bekalan kuasa 6 volt dan seterusnya switch S2 pada bekalan kuasa VLT. Catatkan pemerhatian anda. Seterusnya, hidupkan switch S3 pada bekalan kuasa VLT yang dibekalkan yang disambung ke plat pemesongan. Perhatikan pesongan sinar katot pada grid berpendaflor. Okey, ini grid berpendaflor dalam tiup pemesongan. Seterusnya, songsangkan sambungan VLT. Sambungan kuasa VLT ini, maksudnya kita songsangkan bekalan positif dan negatif ini yang disambungkan kepada plat pemesongan ini. Dan seterusnya ulangi langkah tadi. Dan selanjutnya catatkan pemerhatian. Kita boleh juga imbas QR code untuk melihat video demonstrasi tiup pemesongan. Yang pertamanya untuk kesan medan magnet. Warna biru. So, perhatikan kat sini. Okey. So, bila dekatkan dengan magnet ya, sinaran tu akan terpesong untuk menunjukkan sinar elektron tu mudah dipesongkan oleh medan magnet lah. Seterusnya pula untuk mengkaji kesan medan elektrik. Kita sambungkan dengan terminal positif. Terminal positif dekat bawah ni. Sambung dengan sini. Ini terminal negatif. Sambungkan sini. Kita buka. Okey, kita buka. Kita perhatikan. Okey, kita dapati sinar elektron tu akan terpesong ke bawah. Kenapa? Sebab bila bawah ni plat positif dominan, so elektron ni akan tertarik ke arah plat positif. Bagaimana kalau kita tukarkan? So kita tukarkan, cara dia ialah kita ubah sesuai sinilah. Okey, kita buka sini. Okey, bila kita buka kat sini, kita dapati sinar elektron ni akan terpesong ke atas. So, kenapa sinar elektron ni ada terpesong sikit, terpesong kuat? So, bergantung kepada arus kekuatan cas pada plat positif. Bila kekuatannya tinggi, dia akan terpesong ke atas. Bila kekuatan rendah, mungkin dia kurang terpesong. Okey, beralih pula kepada aktiviti 5.3 seperti muka surat 177 yang bertujuan untuk mengkaji kesan medan magnet ke atas sinar katot menggunakan tiup palang maltese. Radas yang digunakan adalah tiup palang maltese. Okey, kita lihat ada palang maltese di dalam tiup tersebut. Okey. Seterusnya, bekalan kuasa 6 volt, bekalan kuasa VLT, voltan lampau tinggi, magnet bar dan juga dawai penyambung. Okey, prosedur untuk menjalankan eksperimen ini adalah susunkan radas seperti dalam rajah. Seterusnya, hidupkan switch S1. Switch on-kan S1 dengan bekalan kuasa 6 volt. Perhatikan bayang-bayang yang terbentuk pada skrin berpendaflor. Catatkan pemerhatian.
Seterusnya, hidupkan Swiss S2 dan perhatikan semula bayang-bayang yang dihasilkan pada skrin berpendaf floor. Dan seterusnya, dekatkan kutub utara magnet ke sisi kanan tiub palang Maltese dan perhatikan perubahan pada bayang-bayang. Catatkan semua pemerhatian. Alright, kita boleh juga imbas QR code yang terdapat dalam buku teks untuk melihat video demonstrasi tiub palang Maltese. So, bila kita on-kan, kita akan dapati filament ini akan menyala. Dekat sini kita nampak ada macam cahaya sikit lah. Bila filament ini dipanaskan, so elektron akan bergerak secara random lah. Nampak sini macam bayang-bayang. So bayang ni tak sempurna lagi lah. So untuk bagi kita lebih jelas, kita pecutkan elektron daripada kathod ke anode ni, kita wujudkan high voltage. High voltage ni kita sambungkan satu wire lain tambahan dan kita gunakan EXT voltage voltan lampau tinggi ni kita sambungkan. Okey, kalau kita sambungkan sini, berhati-hati jangan buat sentuhan Okey, bila kita sambungkan ke sini, kita naikkan voltage ni perlahan sehingga kita nampak ada bayang hijau terbentuk kat sini. Okey, buka perlahan. Kita buka perlahan sehingga kita nampak bayang hijau terbentuk sini Okey, bagaimana bayang hijau terbentuk? Apabila elektron tadi dipecut daripada kathod ke anode, so elektron tadi akan melanggar palang Bila elektron ni melanggar palang, so menyebabkan skrin kat sini berubah bentuk Palang ni terbentuk kerana elektron tadi dihalang oleh palang Maltese di tengah-tengah tadi. Kita magnet palang ni akan bergerak ke bawah. Bila kita lekatkan dengan magnet, okey, dia akan bergerak ke bawah. Okey, untuk memahami bagaimana dia bergerak ke bawah dan ke atas, kita kena tahu hukum tangan kiri filament Langkah berjaga-jaga perlu diamalkan dalam aktiviti 5.2 dan 5.3. Yang pertamanya, jangan sentuh mana-mana bahagian logam tiub pemesongan dan juga tiub palang Maltese apabila bekalan kuasa VLT sedang digunakan. Seterusnya, pastikan Swiss bekalan kuasa VLT dimatikan apabila tiada pemerhatian direkodkan. Seterusnya, pastikan palang Maltese dibumikan dengan betul semasa aktiviti dijalankan. Baiklah, rumusan kesan medan elektrik dan medan magnet ke atas sinar kathod bagi radas tiub pemesongan. Pertamanya, pada keadaan Swiss S1 dan S2 dihidupkan, kita dapat perhatikan bahawa kita lihat rajah itu menunjukkan sinar kathod bergerak secara lurus. Seterusnya, apabila keadaan Swiss S1, S2 dan S3 dihidupkan, kita dapat perhatikan bahawa sinar kathod boleh dipesongkan oleh medan elektrik yang mana ianya terpesong ke plat positif. Ke plat positif. Dan ianya akan membentuk laluan jenis parabola. Ini menunjukkan bahawa sinar kathod bercas negatif. Jadi, sebab itulah ianya terpesong ke plat positif. Bagi tiub palang Maltese pula, apabila Swiss S1 dihidupkan, pemerhatian dapat dibuat. Di sini ianya kerana cahaya dari filamen tungsten yang panas dihalang oleh objek legap iaitu palang Maltese untuk menghasilkan bayang-bayang. Ini kerana cahaya bergerak secara lurus. Seterusnya, apabila Swiss S1 dan S2 dihidupkan, pemerhatian dapat dibuat kerana sinar kathod dihalang oleh palang Maltese untuk menghasilkan bayang-bayang. Sinar kathod bergerak secara lurus. Sinar kathod juga akan menghasilkan kesan pendaf floor. Yang kali hijau ni kesan pendaf floor pada skrin di sekeliling bayang-bayang. Hal ini menunjukkan sinar kathod mempunyai momentum dan juga tenaga kinetik. Manakala apabila Swiss S1 dan S2 dihidupkan dan seterusnya magnet didekatkan pada tiub, pemerhatian dapat dibuat seperti dalam rajah. Ini berlaku kerana satu bayang-bayang akan dihasilkan oleh cahaya filamen tungsten yang panas.
Satu bayang-bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesongan sinar katod apabila magnet bar didekatkan pada tiub. Arah pemesongan sinar katod boleh ditentukan dengan petua tangan kiri Fleming. Yang ketiga pula, jom kita lihat laju elektron dalam tiub sinar katod. Okey, sila like video ini jika punya bermanfaat dan jangan lupa subscribe Cikgu Najwa Channel. Tenaga keupayaan elektrik E pada elektron boleh ditentukan sebagai E besar sama dengan EV. E besar sama dengan E kecil darabkan dengan V, di mana E besar adalah tenaga keupayaan elektrik. E kecil adalah caj satu elektron. Manakala V besar adalah beza keupayaan antara katod dengan anod pada bekalan kuasa VLT. Satu lagi perkara yang perlu kita ingat untuk pengiraan tenaga keupayaan elektrik adalah caj satu elektron ialah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Dalam suatu tiub sinar katod, apabila bekalan kuasa VLT dihidupkan, elektron dari katod ditarik oleh anod, dari katod ke anod yang berkeupayaan positif. Oleh sebab tiada molekul udara dalam tiub vacuum, elektron akan memecut ke anod tanpa sebarang perlanggaran. Elektron-elektron ini akan memperoleh laju maksimum V maksimum apabila tiba di anod. Menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan elektrik sama dengan tenaga kinetik maksimum, di mana EV sama dengan setengah ataupun 1/2 MV kuasa 2 maksimum. EV sama dengan 1/2 MV kuasa 2 maksimum. Maksudnya V maksimum yang dikuasa 2kan, iaitu E adalah caj satu elektron, V adalah beza keupayaan antara katod dengan anod, manakala M adalah jisim elektron dan V maksimum adalah laju maksimum elektron. Seterusnya, kita juga perlu tahu iaitu caj satu elektron ialah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom dan jisim elektron ialah 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Satu soalan cetus minda. Sebelum penciptaan televisyen plasma dan juga LCD, televisyen lama adalah berbentuk kotak dan bersaiz besar kerana menggunakan tiub sinar katod. Jadi, apakah inovasi yang membawa kepada penciptaan teknologi sekarang di mana penciptaan televisyen plasma dan juga LCD? Jom kita sama-sama fikirkan dan kaji selepas ini. Dalam penyelesaian masalah pula, kita lihat contoh yang pertama berkaitan dengan subtopik kali ini. Rajah di sebelah menunjukkan alur elektron dari katod yang dipecut ke arah anod di dalam ruang vacuum. Beza keupayaan merentasi katod dengan anod adalah 550 volt dan diberi nilai jisim elektron dan juga satu caj elektron E. Okey, persoalannya adalah A. Berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron? B. Berapakah tenaga kinetik yang diperoleh elektron apabila tiba di anod? Dan C. Berapakah laju maksimum elektron ketika sampai di anod? Jom kita selesaikan sama-sama. Diberi nilai tadi V 550 volt dan E adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Okey, bagi soalan A, untuk mencari tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron, kita gunakan formula E kecil darabkan dengan V. Gantikan nilai yang telah diberi iaitu E darabkan dengan V. Gantikan nilai dia. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 darabkan dengan 550. So, kita akan dapat nilai tenaga keupayaan elektrik adalah
8.8 darab 10 kuasa negatif 17 Joule. Seterusnya, bagi soalan B, okey, kita dapat buat selesaikan contoh ini adalah menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga kinetik yang diperoleh oleh elektron sama dengan tenaga keupayaan elektrik elektron tersebut. Okey, jadi jawapannya sama dengan soalan A. 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 Joule juga. Dan yang terakhir iaitu soalan C, halaju maksimum elektron. Kita gunakan formula yang kedua tadi iaitu setengah MV kuasa 2, okey, 1/2 V maksimum kuasa 2 sama dengan EV. Okey, kita selesaikan secara matematik. Okey, formula tersebut kita ubah dulu kepada lebih mudah untuk dapatkan V maksimumnya di hadapan. So, V maksimum sama dengan punca kuasa 2 EV bagikan dengan M. Gantikan nilai dan kita selesaikan secara matematik. Kita akan dapat nilai halaju maksimum elektron ketika sampai di anode adalah bernilai 1.39 darab 10 kuasa 7 meter per saat. Okey, simple je kan? Kita guna je formula yang telah diberi dalam subtopik kali ini. Last but not least, rantaian konsep untuk subtopik kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan istilah pancaran termion. Pancaran termion ialah pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Seterusnya, yang kedua, istilah sinar katod. Sinar katod ditakrifkan sebagai sinar katod ialah alur elektron yang berkelajuan tinggi. Seterusnya, yang ketiga, kita lihat alat radas tadi iaitu tiup sinar katod, tiup pemesongan dan juga tiup palang maltis. Dan yang terakhir, yang keempat, kita dah belajar berkaitan dengan formula untuk mengira halaju elektron. Ada dua formula iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan E besar sama dengan E kecil darabkan dengan V. Dan yang kedua adalah E kecil V besar sama dengan 1/2 M V kuasa 2 maksimum. Okey, E kecil V besar sama dengan 1/2 M V maksimum kuasa 2. Jadi di sini perlu kita ingat dalam topik kali ini iaitu istilah pancaran termion. Apa maksudnya? Begitu juga dengan maksud sinar katod dan apakah alat radas yang digunakan dengan pemerhatian pada kaedah-kaedah tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Dan yang terakhir, untuk penyelesaian masalah bagi subtopik kali ini, kita mesti ingat dua formula halaju elektron. Yang terakhir, jom selesaikan misi untuk menyelesaikan praktis formatif 5.1 seperti dalam buku teks muka surat 180. Jom selesaikan soalan nombor 1, 2, 3 dan 4 dalam buku latihan masing-masing. Okey, selesaikan ya. Baiklah, sampai di sini dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke penghujung pengajaran. Selamat maju jaya semua. Terima kasih kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Cikgu doakan agar semua anak-anak pelajar dan sesiapa yang melihat video ini sentiasa bersemangat dalam pembelajaran fizik. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.